Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni Nina nak share satu lagi kisah yang terjadi dekat luar negara yang Nina rasa sangat interesting. Korang pernah dengar tak budak kecil seawal usia 6 tahun kan, yang masih lagi pergi tadika dah jadi seorang yang psycho. Macam yang Nina pernah cerita kes-kes yang sebelum ni, kebanyakan penjahat ni datang daripada keluarga yang bermasalah. So masa zaman diorang kecil-kecil ni kan, diorang ni selalu dipukul, didera fizikal dan mental dan juga diabaikan. Kesan-kesan macam ni lah yang telah membentuk diorang ni untuk menjadi insan yang agresif. Tapi yang mind-blowing tentang kisah ni, budak 6 tahun tadi tu telah disahkan ada tanda-tanda psycho. Padahal kalau usia macam tu lah kan budak tadika ni kan, diorang ni sangatlah innocent yang baru nak kenal dunia, baru nak kenal ABC apa semua. Tapi hakikatnya budak tadi tu telah digambarkan sebagai psikopat yang sangat menggerunkan dan telah menjadi bualan hangat netizen. So kalau korang nak tahu full story macam mana, so without wasting any time, let's get started. Okey, cerita pada kali ni tentang seorang budak perempuan yang berusia 6 tahun dikenali sebagai Beth Thomas. So dia telah lahir pada tahun 1985 di Amerika. Jadi Beth ni dia telah disahkan ada penyakit RAD, iaitu Reactive Attachment Disorder. Yang tak tahu penyakit RAD ni apa, penyakit ni adalah tentang kanak-kanak yang tak dapat penjagaan yang secukupnya daripada ibu bapa. So kesannya budak tadi tu dia tak akan kisah dengan keadaan sekeliling ataupun perasaan orang sekeliling dia. Lepas tu kalau kita pujuk dia pun dia tak jalan, suka pendam emosi yang melampau, suka cederakan diri dan susah nak bergaul dengan orang lain. So bila hubungan budak tadi tu dengan parents seawal 5 tahun pun dah ada masalah, jadi benda ni akan boleh merosakkan masa depan diorang tau. Sebab itulah kena ada parents bonding dengan anak. Selain tu, punca kanak-kanak boleh mendapat penyakit RAD adalah disebabkan diorang ni tinggal di rumah anak yatim ataupun selalu tukar penjaga ataupun perpisahan yang panjang sebab parents selalu masuk hospital. So bila terjadinya benda-benda macam ni, diorang tak dapat tahu kasih sayang yang sepatutnya diorang dapat daripada mak ayah. Dan ini jugalah salah satu sebab yang boleh terjadinya ataupun tercetusnya penyakit RAD dalam kanak-kanak tadi. Benda ni bukan setakat mak ayah je bermasalah, tapi masih ada lagi lah faktor-faktor lain. So sejak Beth ni masih lagi kecil, dia telah pun diabai oleh mak dan ayah dia. Dia dah lalui saat-saat yang menyedihkan dalam hidup dia tau. Kisah Beth ni juga telah diadaptasi menjadi sebuah movie, iaitu bertajuk Child of Rage. Semasa dia ni umur 6 tahun tau, dia telah dimasukkan ke sebuah hospital psikologi untuk mendapatkan bantuan dan mendapatkan rawatan lah. Jadi kisah sedih dia ni bermula apabila mak dia sendiri telah meninggal semasa dia masih lagi kecil, masa dia umur setahun tau. Jadi tinggallah dia dengan adik dia yang bernama John, dijaga oleh ayah diorang ni. Ayah diorang ni pula bukan seorang ayah yang baik, ayah yang penyayang dan bertanggungjawab. Ayah dia telah dera Beth ni daripada segi fizikal dan juga mental. Dan yang paling teruk sekali tu, ayah dia pernah sentuh dia dengan cara seksual. Disebabkan perbuatan binatang ayah dia ni menyebabkan si Beth ni selalu mimpi ngeri semasa dia tidur. Benda ni dia selalu alami hampir setiap malam. Memang kesian sangat. So dalam mimpi dia tu, dia kata dia nampak ada seorang lelaki yang masuk ke dalam bilik dia dan cuba cederakan dia. Bila ditanya siapa lelaki tadi tu, korang tahu jawapan dia? Ayah dia, iaitu ayah kandung dia lah. Ayah yang darah daging dia tu. Korang bayangkan ni, seorang ayah yang patut lindungi anak dia sendiri, tapi dia yang makan anak dia. Macam pepatah Melayu lah kata apa tu, haruan makan anak. Ayah dia bukan setakat sentuh dia je tahu, tapi ayah dia juga tak bagi dia makan. Kalau budak Beth ni makan banyak sikit, confirm ayah dia akan marah dia dan pukul dia. Bila ayah diorang ni dah abaikan diorang, jadi ada seorang doktor ni yang tahu tentang keadaan tu dan dia pun buat report polis. 6 bulan kemudian, pekerja sosial ni ambil hak penjagaan diorang dan serahkan diorang berdua ni kepada keluarga angkat yang baru. Kemudian Beth dengan adik dia si John ni pun jadilah anak angkat kepada seorang paderi yang bernama Tim dan juga isteri dia bernama Julie. Jadi paderi ni tak ada rezeki lah nak ada anak sendiri, so diorang decide untuk ambil anak angkat. Tapi kan keluarga angkat diorang ni tak tahu yang sebenarnya dua beradik tadi tu dah orang kata apa, ada masalah background family tau. Diorang tak tahu apa yang terjadi dekat budak-budak tu. Sampailah dah beberapa bulan diorang ni tinggal dengan keluarga baru. Family baru dia macam perasan yang Beth ni macam tunjuk perangai yang macam pelik tau. Perangai yang macam orang kata tak masuk akal dengan usia dia yang 6 tahun tu. Korang tahu dia buat apa? Dia cuba bunuh adik dia ni dah berkali-kali. Dia juga pernah cucuk adik dia tu dengan jarum, tolak dia jatuh daripada tangga dan hempap kepala adik dia tu atas lantai beberapa kali. Bukan tu je, dia juga pernah cabul adik dia sendiri dengan picit kemaluan adik dia. Korang berfikir tak budak umur 6 tahun dia buat macam tu? Bukan tu je tau, si Beth ni juga dia pernah untuk cederakan diri dia sendiri sampai berdarah. Ada lagi yang mind blowing. Bukan itu je yang dia buat. Beth juga selalu sentuh alat sulit dia dan dia ketagih untuk sentuh setiap hari. Benda tu dah jadi macam rutin dia, dah jadi macam habit dia. Dia sentuh tu bukan dekat rumah dia je tau, tapi juga dekat tempat awam. Tak terbayangkan budak 6 tahun dah boleh buat benda yang ekstrim macam tu. Parents angkat dia ni pernah explain dekat dia secara baik-baik, okay Beth, benda ni tak elok untuk buat macam ni
ni. Okay, benda ni memang tak sesuai. Tapi Beth ni macam dia tak kisah pun, dia akan repeat juga benda tu sebab dah jadi habit dia dah. Kalau nak senarai, perbuatan dia semasa dia kecil, apa yang dia dah buat memang sangat banyak guys. Lagi makin Nina explain, lagi rasa macam susah nak hadam. Selain tu juga, si Beth ni dia pernah curi pisau daripada rumah dia sendiri selama beberapa minggu, and then barulah dia mengaku pisau tu diambil. Sebenarnya family dia risau dia ambil pisau tadi. Kemungkinan dia akan guna pisau tu untuk tamatkan riwayat hidup adik dia. Bila Tim dengan Julie dah nampak perangai Beth ni dah macam budak ni macam seram sangat kan. So diorang pun dah rasa macam takut tau. Apa yang diorang buat, diorang ni telah kunci Beth dalam bilik tidur dia semasa waktu tidur. Jadi dia akan kurung Beth ni waktu malam lah. Sebabnya diorang takut si Beth ni akan buat apa-apa yang akan mencederakan keluarga tu. Sebab si Beth ni dia dah pernah bunuh haiwan peliharaan diorang. So solusi yang terbaik adalah mengurungkan Beth ni di dalam bilik tidur semasa orang lain tengah tidur. Nasiblah mak ayah angkat dia ni jenis alert tau dengan keadaan dia. Lepas tu Tim dengan Julie pun pergilah jumpa doktor psikologi dan diorang bawa Beth kali. Proses ni telah dibantu oleh Dr. Maggie dan Beth ni telah melalui beberapa sesi lah untuk mengenal pasti betul ke budak ni ada masalah psikologi. Lepas tu Dr. Maggie pun kata okay, Beth ni dia kena tinggal dekat sini sebab dia memerlukan penjagaan doktor pakar. So diorang ni adalah doktor bertauliah yang boleh membantu memulihkan Beth ni dari penyakit RAD. Lepas tu bila Beth dah tinggal dekat hospital tadi, dia pun diletakkan di bawah jagaan Dr. Connell. Jadi Beth ni dekat situ memang dijaga dengan ketat, dan kalau dia nak buat apa-apa dia kena minta izin dulu. Dalam sesi terapi tu, Dr. Connell tu ada tanya dekat Beth, kenapa dia buat dekat adik dia macam tu. Nak tahu apa jawapan dia? Dia cakap yang dia nak tamatkan hidup adik dia. Bukan tu je, ada satu lukisan yang dilukis oleh Beth ni tahu. Jadi dalam lukisan tu ada seorang lelaki yang pegang perempuan yang muka dia tengah sedih. So doktor pun tanyalah, ini gambar apa kan, lukisan apa? Lepas tu dia kata ini ayah dia, dan ayah dia tengah sentuh bahagian private part dia. Doktor pun tanyalah dia, agak-agak ingat tak bila kejadian tu terjadi? So si Beth ni kata she was only a year old. Maksudnya dia baru setahun pada masa tu. Semakin lama Beth tinggal dekat hospital tadi tu dan mendapatkan rawatan, dia dah mula tunjukkan tanda-tanda positif yang mana dia mula alert dengan keadaan sekeliling dia dan mula ada perasaan kasihan dalam diri dia. Maksudnya ada empati. Salah satunya dia mula tunjukkan yang dia ni dah menyesal dengan apa yang dia dah buat dekat adik dia sebelum ni. Bukan senang tau budak 6 tahun nak kena lalui semua ni, dan dia perlu dipantau oleh doktor sepanjang hayat dia. Lepas tu nak menjalani sesi pemulihan ni pun dia terpaksa berpisah dengan family dia dan kena hidup di dalam suasana yang asing. Tapi sekarang ni dia dah okey dah guys, jangan risau sebab terapi tu dah pun berjaya. Beth pernah masuk sekolah rendah, and then dia pun telah graduate dalam ijazah kejururawatan di sebuah University Colorado. Jadi dia juga telah terbitkan sebuah buku yang dia karang dengan mak dia yang bertajuk More Than a Thread of Hope. Selain tu dia juga pernah mendapat anugerah jururawat cemerlang dan juga telah diiktiraf sebagai jururawat yang terbaik. Pada masa yang sama, dia juga ada sebuah company yang bernama Families by Design. So fungsi company tadi tu ditubuhkan untuk membantu family yang mempunyai anak-anak yang ada masalah RAD sama macam si Beth tadi. So sekarang ni dia dah berjaya dalam hidup dia setelah apa yang dia lalui pada zaman dia kecil lagi. Kemudian Beth ni telah berkahwin dengan seorang lelaki pada 18 November tahun 2016. Disebabkan family angkat dia ni boleh terima dia dengan baik, lepas tu hantar dia pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya dia dapat dan bagi kasih sayang dekat dia dan juga adik dia, akhirnya menjadikan Beth ni seorang yang berjaya pada hidup dia. Sedangkan dulu ni dia telah dicemooh, dikritik, dikecam, yang dia adalah seorang budak-budak yang akan hancur masa depan dia. Maksudnya bila dia besar, budak ni akan jadi budak yang bermasalah macam tu. Tapi dengan bantuan family angkat dia, dia telah berubah sepenuhnya dan dia dah capai apa yang dia nak dalam hidup dia. Kalau dulu orang kata dekat dia, budak ni tak ada masa depan ni, budak ni mesti akan jadi budak masalah. Tapi tengoklah sekarang ni dia dah jadi idola orang ramai. Semua tu terjadi disebabkan dia ni marah dekat ayah dia sendiri tau, tapi dia tak tahu nak luah macam mana. That's why lah muncul perangai dia yang agresif tu, sebab dia nak confess perasaan yang dia pendam selama ni. Sendu. Tapi pada masa yang sama, macam hebat jugalah dia, sebab dia dah berjaya melalui fasa-fasa yang sangat orang kata teruk lah kan dalam hidup dia, tapi akhirnya dia membuktikan dia telah menjadi insan yang berguna. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini tentang Beth Thomas yang telah dikatakan budak psycho, budak yang bermasalah daripada kecil. Sebabnya bukan benda tu dia nak, tapi disebabkan oleh perbuatan ayah dia yang merosakkan masa depan dia. Tapi Alhamdulillah lah, sebab dia diambil oleh keluarga angkat yang sangat sayang pada dia, yang caring, orang kata apa, yang peduli dengan apa yang terjadi dekat dia. Diorang pun membawa dia jumpa doktor psikologi untuk dapatkan rawatan. So lihatlah apa yang terjadi pada hari ini. Dia dah menjadi seorang yang berjaya. So tadi Nina ada jelaskan dekat korang kan tentang penyakit RAD. Penyakit RAD ni bukan boleh tercetus dalam diri budak-budak tu disebabkan parents dia bermasalah, tapi juga disebabkan
orang kata apa, parents bonding dengan anak-anak tu tak ada. Jadi diorang ni macam hilang kasih sayang. So benda tu akan jadi masalah dalam diri diorang. So korang yang ada anak-anak kecil ni, korang apa, orang kata luangkanlah masa dengan diorang, tunjukkan perasaan kasih sayang korang dekat diorang walaupun diorang ni masih kecil, sebab itulah yang diperlukan oleh seorang budak-budak yang sedang membesar. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah sebagai tanda korang support Nina, dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.